الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali sama-sama kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini alhamdulillah kita dapat bersama salat subuh berjemaah. Waktu pagi ini kita telah istihar menang kita dengan gangguan syaitan dan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhati pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia ni apabila dia tidur akan diikat oleh syaitan 3 ikatan. Dan syaitan pula tuan-tuan semua dia ulik kita, dia kata alaika lailun tawilun farkud. Wahai tuan-tuan semua, kata dia, malam panjang lagi tidurlah. Kan, waktu kan ada ramai yang terlena sampai pukul 8, pukul 9 dan sebagainya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bagi orang yang bangun tidur kemudian dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ambil air semaya kemudian dia semaya, maka segala ikatan yang diikat oleh syaitan telah dileraikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata lain, di antara benda yang boleh kita halau syaitan ni, tak seperti mana orang Melayu dia faham lah. Orang Melayu dia faham mak syaitan, mak atu ni dia tungi punggung dia panggil. Tak. Tapi dalam Islam tuan-tuan semua, mak syaitan ni, halau syaitan ada 3 perkara. Pertama sekali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pula ialah ambil air semaya. Yang 3 pula semaya. Itulah antara 3 benda yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap pagi kalau orang bangun dalam keadaan macam ni, maka dia telah istihar perang dan dia dapat dia istihar menang dia kepada syaitan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan semua, kita hari ni kita benarlah, kita boleh bangun ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita boleh ambil semaya, kita boleh semaya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah untuk hari ini saya nak buat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini berkaitan dengan masalah nego lah. Dalam Islam tuan-tuan semua, di mana yang kita dah belajar semua, Islam telah atur kehidupan kita lah. Dalam semua perkara dalam kehidupan kita telah diatur oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tak seperti mana agama-agama lain. Kadang agama-agama lain kadang-kadang tuan-tuan semua dia hanya sekadar atur ni masa nak beribadat ya. Tapi dalam Islam ni satu agama yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, agama yang lengkap. Agama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, innad dina indallahil Islam. Maka dia telah atur segala pergerakan manusia demi keacuan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita pun tekad dalam hidup kita ni tuan-tuan semua, kita tak kita ikut Tuhan ni semasa kita semaya best saja ya. Tapi kita nak dalam semua aspek kehidupan kita, semua pergerakan kita, tindak tanduk kita dan sebagainya, kita nak ikut apa yang diajak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab sebarang penyelewengan tuan-tuan semua dalam sebahagian daripada hidup kita ni akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala ni tuan-tuan semua, dia akan cah ke ataupun akan nilai hidup kita ni bukan hanya sekadar semaya lah, tapi segala kehidupan kita yang kita lakukan akan dinilai, akan dimuhasabah, akan diberi perhitungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita tekad, di mana yang saya sebut semua lah, setiap kali kita semaya, kita tekad ataupun kita aku janji kepada Allah Subhanahu wa taala nak jadikan segala aspek kehidupan kita ni adalah ikut acuan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hadis hari ini tuan-tuan semua, satu hadis yang saya ambil daripada kitab At-Targhib wa Tarhib yang disusun oleh Imam Al-Mundhiri rahimahullah taala. Kata dia,
dia bawa satu sanad an Ismail bin Ubaid ibni Rifa'ah an abihi an jaddihi radhiyallahu anhuma annahu kharaja ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-musalla fara'a an-nasa yatabaya'una faqala ya ma'syar at-tujjar fastajabu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'u a'naqahum wa absarahum ilaihi faqala inna at-tujjar yub'atsuna yawmal qiyamati fujjaran illa man ittaqallaha wa barra wa sadaqa rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan sahih. Hadis ini tuan-tuan semua kalau kita baca dalam kitab hadis kita boleh jumpa dalam kitab antaranya ialah kitab Sunan Tirmizi lah. Hadis ini Tirmizi kata hadis ini dari segi darjah dia adalah hasan sahih, makna hadis ni hadis boleh pakai lah tuan-tuan semua. Di mana Imam Tirmizi rahimahullah taala dia buat sanad ni itulah sanad daripada apa ni, daripada tugu dan sebagainya, di mana hadis ni cerita daripada Ismail dia ambil daripada ayah dia ayah dia nama Ubaid, kemudian Ubaid ambil daripada tok dia nama Rifa'ah ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana bermula hadis ni tuan-tuan semua disebut oleh satu orang nama dia Ismail ni adalah anak kepada Ubaid yang saya sebut tadi. Di mana cuba tengok tuan-tuan semua dalam hadis ini satu pengajaran untuk kita lah. Kalau kita perhati kepada orang dulu, warisan ilmu, warisan soleh ke apa semua ni dia akan wariskan kepada anak-anak dan sebagainya. Sebab tu cuba tengok ada generasi sahabat radhiyallahu taala, generasi orang yang telah diberi kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pastikan supaya ilmu yang dia dapat, soleh yang ada pada diri dia diturun kepada orang bawah. Sebab tuan-tuan semua anak-anak ataupun cucu-cucu ini adalah warisan yang besar lah, aset yang besar dalam kehidupan kita setelah kita mati. Apabila kita mati ini akan menyambung perjuangan kita adalah anak kita ataupun cucu kita dan sebagainya. Sebab tu dalam hadis ni tuan-tuan semua, Rifa'ah ni orang yang ada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita apa yang berlaku dalam hadis saya baca tadi. Dia cerita kepada anak dia nama Ubaid. Kemudian anak dia Ubaid cerita pada cucu dia pula nama dia Ismail. Begitulah dia panggil dia ni turun-temurun ilmu ni disampaikan bermula daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam turun-temurun sampai kepada dalam hadis ni ialah Ismail. Kalau mengikut cerita mengikut cerita apa yang disebut oleh Rifa'ah ini, ayah dia ni, atuk dia nutuk pada Ismail ni, dia adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya pergi jauh tuan-tuan semua, saya nak cerita sikit tentang siapa sebenarnya perawi hadis kita ni ataupun Rifa'ah ni tuk kepada Ismail yang kita baca pada hari ini. Kalau kita perhati kepada sejarah tuan-tuan semua, di mana sejarah sahabat ni, di mana yang saya sebut semua lah, antara sejarah yang perlu kita buat kajian, yang perlu kita baca, sebab kita boleh tengok bagaimana orang berjaya di sisi Allah Ta'ala, apa sifat-sifat ataupun ciri-ciri yang ada pada dia orang. Kalau kita perhati kepada sejarah dia, di sana ada kitab-kitab tuan-tuan semua yang menceritakan tentang kehidupan para sahabat. Cuba tengok usaha daripada ulama-ulama kita, dia kumpul semua sahabat-sahabat, kemudian sejarah dia orang telah dipaparkan dalam kitab. Kalau kita belajar dalam ilmu hadis, di mana banyak kitab-kitab yang tulis khusus berkaitan dengan peribadi sahabat radhiyallahu taala anhum. Di mana dalam cerita Rifa'ah ni, kalau kita perhati Rifa'ah ni dia Ibnu Rafi' radhiyallahu taala. Nama dia Rifa'ah Ibnu Rafi'. Dia ni tuan-tuan semua asal-usul daripada kabilah Khazraj dia panggil. Dia berada di Madinatul Munawwarah, antara kabilah besar lah. Di Madinah mana yang kita dah belajar sebelum ni, ada dua kabilah besar, iaitu Aus dan Khazraj. Ni kabilah ni tuan-tuan semua sebelumnya mari Islam, dua kabilah ni ada perang sakai luar ni lah. Sehingga dikatakan 100 tahun lebih dia perang di antara dua kabilah ni. Sebab tu orang Arab ni dia orang Viking. Orang dulu kadang-kadang dia tak boleh seling sikit. Kadang-kadang bawa pada peperangan daripada satu generasi kepada satu generasi. Aus dan Khazraj ni tuan-tuan semua satu kabilah yang besar perang gitulah. Tapi marinya Islam tuan-tuan semua, Islam dapat mencantumkan dia orang. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Apabila marinya Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan semua, siapa di Madinah Islam dapat mencantumkan dia orang. Daripada tupuh darah lebih pada 100 tahun dapat mencantumkan dia orang jadi baik.
fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka akhir sekali jadi jadi saudara rapat sungguh antara dia orang. Inilah kita panggil kepada istimewanya agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kalau bunyi Islam tuan-tuan semua, dia bukan agama yang buat perpecahan. Islam agama yang bawa kepada perpaduan. Islam agama yang bawa kepada penyatuan. Dan dia ni tuan-tuan semua, mak dia ni kalau tengok dalam sejarah kata dia, mak dia adalah nama dia Ummi Malik binti Ubay bin Salul, iaitu ukhtu Abdullah bin Ubay ra'sul munafikin. Dia ni, mak dia ni adalah adik kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ni adalah bapa kepada munafik yang berada di kota Madinatul Munawwarah. Kalau tuan-tuan baca dalam kisah munafik di Madinah, di mana Abdullah bin Ubay ini adalah orang yang dikatakan ketua munafik lah, ra'sul munafikin, iaitu ketua munafik. Tapi Allah Ta'ala tuan-tuan semua, Allah Ta'ala dengan hidayah dia pilih-pilih siapa-siapa saja, kan? Dan kadang isteri Fir'aun pun ada yang berimeh kepada Allah Ta'ala. Sebab tu hidayah Allah Ta'ala tak kenal orang. Ya, macam Abdullah Ubay bin Salul ni, anak dia sendiri masuk Islam. Anak dia masuk. Kemudian dalam kisah kita ni, apa dia ni, mak kepada Rifa'ah ni, perawi adik kita juga adalah adik-beradik kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Anak cerita yang gitulah tuan-tuan semua, hidayah Allah Subhanahu wa taala ni tak kenal siapa. Innallaha yahdi man yasha. Allah Subhanahu wa taala bagi hidayah kepada siapa-siapa yang dia kehendaki. Dari segi sejarah dia tuan-tuan semua, dia ni daripada awal dia masuk Islam lah. Oleh tepati bersejarah dia, masa Nabi SAW berada di Mekah, dia pergi Mekah dah. Dan dia masuk Islam di kota Mekah, dan dia bagi bai'ah kesetiaan kepada Nabi SAW dalam bai'atul Aqabah. Rasulullah SAW tuan-tuan semua, apabila dia sampaikan dakwah di kota Mekah ni, kadang-kadang ramai orang tak terima. Tapi Allah Ta'ala hantar pada masyarakat, orang daripada Madinah pergi buat haji, kemudian Nabi kupung dia orang, kemudian akhir sekali maknanya dia orang masuk Islam. Dan berlakunya satu perjanjian daripada perjanjian Aqabah, di mana perjanjian ini adalah mereka setia kepada Islam dan nak mendukung perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Antara ramai-ramai orang yang hadir tu semua dalam bai'atul Aqabah ini adalah perawi hadis kita malam ni adalah Rifa'ah. Kemudian Rifa'ah juga tuan-tuan semua, cuma nama dia orang Melayu pada nama Rifa'ah. Kan, nama Rifa'ah. Yang kedua tuan-tuan semua, kalau tengok dia segi sejarah dia, hebat tak hebat dia ni, dia ikut perang bersama Nabi start daripada perang Badar lagi. Maknanya hidup dia berkah untuk Islam lah. Dari perang Badar apabila berlaku yang peperangan tahun kedua Hijrah, apabila Nabi SAW berada di Madinatul Munawwarah tuan-tuan semua, di mana Quraisy di kota Mekah memang tak puas hatilah kewujudan dan Nabi bertapak di kota Madinatul Munawwarah. Dia bimbang tak apa-apa yang berlaku lepas ni, serai dia ikut apa semua. Maka dia mula serai Nabi SAW bermula dengan peperangan Badar, iaitu tahun kedua Hijrah. Perang Badar ni tuan-tuan semua satu peperangan yang besar lah, yang kita pernah dengar sebelum ni. Peperangan yang seolah-olah menentu masa depan Islam, seolah macam itulah. Sebab tentera Islam 313 orang, kemudian tentera kafir ramai. Maknanya kalau adat kata kalau kalah tentera Islam memang hancur lah Madinah, bukan macam itulah. Sebab itulah Nabi SAW dalam perang Badar, Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma intahlik hadhil isabah, ataupun Allahumma intuhlik hadhil isabah, ya Allah kiranya kamu binasa kumpulan 313 orang ni, lan tu'bad fil ardi abadan, boleh jadi makna tak ada orang lepas ni akan beribadat kepada Engkau ya Allah. Itu nak cerita bagaimana satu peristiwa yang begitu genting sekali dalam sejarah perjuangan Nabi SAW, di mana perang Badar lah. Sebab itulah mana-mana sahabat yang ikut perang Badar ni antara sahabat yang di segi rankingnya tertinggi lah. Sebab sahabat dia ada, dia panggil tabaqat, dia ada peringkat-peringkat dia. Maka di antara peringkat yang paling tinggi dia antaranya ialah mana-mana sahabat yang ikut perang Badar. Sebab itulah Nabi SAW pernah sebut kepada dia orang, istimewanya dia orang ni, Nabi kata if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kamu semua wahai ashab Badar, kata dia, kamu buatlah gapo-gapo pun, kamu akan diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa gitu sekali di antara blessing yang diberi oleh Allah Taala. Tapi dia orang tak buat dosa lah. Tapi nak cerita gitu, kalau dia orang berdosa, Allah Taala akan ampun dosa-dosa dia orang lah. Nak ceritalah tuan-tuan semua bagaimana istimewa spesialnya apa dia orang yang ikut perang Badar ni, antaranya perawi kita hari ni.
Kemudian kalau ikut cerita mengatakan perang Uhud tahun ketiga pun dia ikut perang Khandaq tahun kelima dan perang ikut, dan segala mengikut riwayat mengatakan segala peperangan yang berlaku semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini antara orang panggil apa? Fadilah atau kelebihan yang ada pada perawi hadis kita pada hari ini. Kemudian tuan-tuan semua dia meninggal pada awal pemerintahan Khilafah Muawiyah, iaitu pada tahun 41 Hijrah ataupun ada riwayat mengatakan 42 Hijrah. Begitulah tuan-tuan semua lebih kurang sejarah apa dia ni orang yang kongsi hadis kepada kita pada hari ini, iaitu Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu taala. Kalau mengikut Rifa'ah kata dia annahu kharaja ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam minal musalla. Satu hari dia jalan bersama dengan Nabi pergi ke tempat sembahyang. Nabi ni mesra, Nabi ni dengan rakyat dia panggil dah jalan sekali, makan sekali, purai sekali sebagainya. Kan? Kadang-kadang pemimpin kita tak ada bawa gini ni. Dia duk angkat apa dia ni atas tu. Rakyat ikut dia lah nak makan tak makan ke apa semua kan. Tapi kita Nabi dah tua semua, kita tengok dari segi kemesraan dia memang duk bersama, jalan sekali kadang-kadang. Dalam hadis ni tuan-tuan semua kata ikut apa yang dicerita oleh Rifa'ah, annahu dia satu masa dia keluar bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi semaya, jalan sekali pergi semaya di musalla ni tempat semaya lah. Masjid pun kita panggil musalla bahasa Arab tempat semaya. Kalau musalli orang semaya, musalla tempat semaya. Apabila Nabi pergi dia tuan-tuan semua, Nabi tengok fara'an nas yatabaya'un. Nabi duk tengok orang duk nego tepi-tepi masjid tu tempat musalla lah. Orang Arab ni tambah-tambah orang Madinah pula memang kerja dan nego lah. Kalau tuan-tuan baca dari segi pekerjaan orang Arab ni, kalau di Madinah ni dia ada dua pekerjaan besar. Pertama sekali lah nego, yang kedua pula ialah apa dia ni dia petani. Tani pokok tamar dan sebagainya. Sebab tu di Madinah banyak tamar kan. Tapi dalam kisah ni Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila pergi tadi tengok ramai duk nego, tabayyak duk nego lah. Duk nego gigi duk nego ke apa semua. Kemudian dalam keadaan itu mesra yang Nabi panggil ya ma'syarat tujar. Nabi kata wahai orang nego, Nabi kata wahai peniaga-peniaga. Okay. Nabi tak larang nego. Nego di antara kerja yang banyak rezeki akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang kita nak yang nego ikut acuan yang kita nak lah, bukan semata-mata nego ikut dadak lah. Okay. Sebab tu dalam hadis pun disebut, walaupun hadis ni tak kuat lah, ada ulama mengatakan hadis dhaif. Maknanya kata dia nego-nego ni, katanya riwayat mengatakan alaikum bitijarati, tapi hadis ni tak kuat lah, tapi nak cerita segi makna dia betul. Alaikum bitijarati fa inna fiha 19 a'syari rizki. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi kata nego lah, sebab nego ni 9/10 habuai daripada nego tu kita akan dapat. Sungguh cuba tengok orang kaya-kaya lah ni orang nego, aku lagi mana cikgu tak kaya juga gitu je lah. Tapi cuba tengok dalam realiti kehidupan kita pun orang nego antara orang yang diberi banyak rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Islam tak larang benda-benda gitu. Sebab dalam sejarah Islam dia pun tuan-tuan semua ramai orang Nabi pun nego. Pergi dengan pak saudara dia Abu Talib, apa dia ajar nego sebagainya di negara Syam. Dan ramai di kalangan sahabat-sahabat yang kaya hasil daripada perniagaan. Kita pernah dengar cerita siapa dia Sayyidina Uthman di antara orang kaya yang terlibat dalam perniagaan. Kemudian Abdul Rahman bin Auf, antara korporat yang besar di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang banyak ceburi dalam bab nego dan banyak saham harta dia bagi pada perjuangan Islam. Sebab itulah dalam bab nego kita tak salah. Kan? Tak salah, tak nak nego, tak nak kerja ke apa-apa pun tak apa. Cuma yang kita naknya kita ikut saluran yang dikehendaki oleh Allah SWT. InsyaAllah lepas ni saya akan bawa beberapa syarat perniagaan kita ni, perniagaan yang akan diredai oleh Allah Subhanahu Wa. Saya akan ambil satu tulisan yang ditulis oleh Dr. Yusuf Qaradawi di antara beberapa syarat yang mana kita nego ni insya-Allah akan diberi pahala ataupun akan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan semua, nego ni kalau siapa kemuncak dia, mana kita pernah baca hadis sebelum ni, kalau kena molek lah kan. Dalam hadis mengatakan at-tajirus saduq yuhsyaru yaumal qiyamati ma'al anbiya'i wasyuhada. Kan ataupun dalam riwayat lain mengatakan at-tajirus saduq ma'an nabiyyin pada yaum ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Di mana orang nego yang jujur ni tuan-tuan semua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang nego yang jujur ni
Apa dia kemuncak faedah yang dia akan dapat. Dia orang yang akan bersama dengan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Bukan mudah, bukan sebenarnya. Sebab itulah kita dah baca hadis sebelum ni, orang bersama Nabi, orang semaya, apa semua tu memang ada lah. Tapi nak cerita orang nego apa kita tengok tuan-tuan semua. Orang nego yang jujur. Orang nego yang ikut apa dia ni, ikut acuan yang dikehendaki oleh Islam, dia panggil nego yang nego yang betul lah. Tak, maka orang ni istimewanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan bersama dengan para anbiya di hari akhirat. Kita nak belaka ni semua, tak ada orang tak sih, tak ada orang nak duduk dengan apa, dengan orang kafir, tak ada. Tak, saya nak duduk dengan bersama Firaun pada hari kiamat, tak ada. Tak ada seorang abuk, saya rasa tak ada lah. Walaupun jahat lagu mana pun dia, kalau boleh nak duduk dengan Nabi, kalau ke mana nak tepek dengan Nabi, nak duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara kelayakan orang yang akan bersama Nabi kalau berdasar kepada hadis ni adalah antara ciri mereka ialah orang yang nego yang jujur. At-tajirus saduq, iaitu orang nego yang jujur. Tuan-tuan semua, dalam kisah ni Nabi SAW apabila tengok orang nego tu, Nabi kata, ya ma'syarat tujar, wahai orang nego-nego semua, Nabi kata. Tak, Nabi kata wahai orang nego semua, Nabi kata. Mesra yang bunyi kalam, ya ma'syarat tujar, wahai penega-penega semua. Bila Nabi sebut gitu tuan-tuan semua, dia orang pun pakai bukti belaka. Fastajabu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rafa'u a'naqahum wa absarahum ilaihi. Maka dia orang pun paling maknanya dia kelilingi Nabi belaka, menyahut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kehebatan dia orang tu. Dengan Nabi ni gapo saja Nabi itu memang dia bersama Nabi lah. Walaupun sibuk dekat nego pada masa tu kan, tapi oleh kerana seruan-seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia sanggup tinggal benda-benda lain untuk bersama dengan Nabi. Kita begitulah tuan-tuan semua dalam hidup kita ni, walaupun Nabi tak ada, kekurangnya kita hormati hadis-hadis Nabi. Kalau bunyi gapo dia cakap hadis Nabi, kita jumpa pasal telinga. Kita cakap, kita senyap lu makna kalimah-kalimah lain. Kita dengar gapo yang diperkatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis dia. Sebab kita tengok dah ni dah tu semua, kadang-kadang orang tak nak iman. Kalau tengok dalam TV bunyi hadis Nabi paling ikut lain-lalu, buku benda lain selalu. Tak, kalau ke mana? Itu kadang-kadang gitu berlaku kan. Kita nak cuba tuan-tuan semua, ini antara rahsia kejayaan. Kalau kita perhati kepada tulisan-tulisan ulama, kenapa sebenarnya generasi sahabat adalah generasi yang diberi kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara mereka tuan-tuan semua adalah kerana sifat sam'an wa ta'atan. Sifat apa dia? Sifat memang ketaatan yang sepenuhnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak cerita kita dah bincang sebelum ni, bagaimana para sahabat kadang-kadang apa dia ni, kadang-kadang minat gini, tiba-tiba Nabi kata dak, kena utama Allah Taala Rasul kan, dia sanggup tinggal segala-galanya. Saya pernah sebut cerita bagaimana Siti Zainab binti Jahshin radhiyallahu taala mula-mula tak serik cadangan Nabi. Apabila turun ayat kata deraka, jangan deraka pada Allah dan Rasul, dia tukar channel selalu. Dia ikut gapo yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Sebab itulah tuan-tuan semua, kembali kepada apa saya sebut tadilah, kita gitulah orang Islam dalam kehidupan kita ni, kita nak mengucap kepada dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ni, itu tekad hidup kita. Kita nak tak Nabi depan kita dalam segala urusan hidup kita kan. Sebab kita yakin tuan-tuan semua, hak Nabi ni adalah jaya kan. Nabi adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Gapo yang Nabi buat adalah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita diminta supaya apa dia hidup kita ni berlega dengan sunnah, kita panggil. Sebab tu dalam kisah ni sahabat radhiyallahu taala apabila dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dalam keadaan sibuk bernego gapo, Nabi kata ya ma'syarat tujar, wahai orang nego semua. Nabi kata tengok, lepas tu dia tinggal pakat duduk tepi Nabi sallallahu alaihi wasallam nak dengar gapo yang akan diperkatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila dia mari tu semua ramai duduk keliling Nabi gapo semua tadi, dia sebut satu, Nabi pun sebutlah ke dia. Nabi kata wahai orang nego, awas, jaga molek. Nabi kata Nabi cuba tengok rahmat Nabi tu semua, cak Nabi takut-takut rusaknya orang nego masa depan dia. Sebab Nabi tu mari dunia ni memang dia sifat rahmah kan. Dia mikir umat dia masa sekarang dan masa depan. Gapo-gapo saja yang boleh menjejaskan apa dia ni kehidupan dunia dan boleh menjejaskan masa depan akan ditegur ataupun akan dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Batu Nabi sebut ke dia orang, Nabi kata inna tujar yub'asuna yaumal qiyamati fujjaran
illa man ittaqallaha barra wa sadaqa. Nabi kata wahai orang nego, kata pada hari akhirat orang nego akan dibangkit dalam keadaan jahat. Dia keadaan teruk orang yang nego ni. Allah dengan Nabi kata begitu. Nabi kata orang yang nego akan dibangkit dalam keadaan teruk sungguh. Fujar yang jahat lebih kurang macam itulah. Itu satu satu kenyataan Nabi SAW kepada dia orang. Nabi bimbang takut jadi macam ni. Cuma Nabi kata illa kecuali kecuali ada beberapa sifat orang nego ni tidak akan celaka kembali kepada Allah SWT di hari akhirat. Gapo dia tuan-tuan semua? Sebab itulah kembali kepada apa yang saya sebut tadi. Nego tak salah, cuma salah tak betul tu. Sebab tu Nabi kata kalau orang nego tak betul akan dibangkit dalam keadaan teruk sangat dia di hari akhirat. Kecuali Nabi SAW mengatakan kecuali orang takwa kepada Allah Ta'ala. Orang nego yang takwa, insya-Allah saya akan sebut lepas ni beberapa syarat antara sifat-sifat orang takwa dalam nego ni. Kecuali dia takwa, dia baik, kemudian dia jujur dalam perniagaan dia. Maka orang macam ni tuan-tuan semua tidak akan dibangkit dalam keadaan jahat. Orang macam ni akan diberi kesemewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam saya sebut tadilah, dia orang akan dibangkit dalam keadaan apa yang bersama dengan para anbiya, para syuhada dan juga para solihin pada hari kiamat. Cuma tuan-tuan semua, kalau kita perhatilah apa yang disebut oleh Dr. Yusuf Qaradawi, salah seorang daripada ulama besar kita, kata dia sebenarnya nego ni di antara ciri-ciri orang nego ni untuk dapat mana kita bincang tadilah, orang yang akan selamat daripada dicap sebagai orang celaka, akan selamat dibinasa oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Maka di sana ada 7 dalam kitab, dalam tulisan dia ni 7 semua ciri-ciri orang nego yang akan dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita perhati tuan-tuan semua supaya pada kita nak dalam hidup kita ni kita nego boleh pahala, kita beribadat boleh pahala. Kembali kepada saya sebut tadilah, kita nak dalam hidup kita ni tuan-tuan, setiap benda yang kita cebuli kita nak boleh point ibadat kepada kita. Apa saja kita cebur diri dalam hidup kita ni, kita nak supaya benda tu jadi boleh markah kepada kita. Sebab dunia ni tuan-tuan semua tempat kita kupu markah. Lepas kita kupu apa dia kupu barang-barang kita nak kupu, kemudian kita nak baca, kita nak ambil di hari akhirat. Di akhirat ni Allah Taala kata iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Di akhirat ni kita akan buka file, kemudian kita akan tengok apa yang kita catat. Seolah-olah maknanya tuan semua dalam hidup kita ni, maknanya kita kalau boleh nak supaya setiap detik akan dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duduk masjid pun kita nak malaikat catat. Kita duduk keluarga kita pun kita nak malaikat catat kebaikan kepada kita. Kita nego pun kita juga. Kita nak supaya perniagaan kita tu dicatat pahala oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pergi sana pun Tuhan kata, bila Tuhan kata ikra, bacalah file-file kamu, maka kita baca ada barang-barang itu. Antara yang tuan-tuan semua, antara yang disebut oleh Dr. Yusuf Qaradawi, kata dia, di antara nego yang akan dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala ni, pertama sekali orang nego tu nego barang harus. Jangan nego barang-barang haram lah. Tak nego dadah katakanlah, boleh besar nak buat masjid kata kita nego dadah. Tak boleh dah. Pastikan perniagaan yang kita nak nego tu adalah barang tu barang yang diharuskan. Arak, lu ni ramai kadang-kadang duduk nego. Arak ni dia banyak, dia tak semestinya hak minum tu. Gapo-gapo saja yang mabuk, yang musak ke nakal tu panggil arak belaka lah. Nama tak kira nama gapo pun. Lepas tu saya, dalam sains saya ada tempat orang duk pergi orang dadah, kata dia ustaz Allah, dia kata ada orang muda-muda kayak kena igak nego barang-barang gini. Ramai kata-kata dia kan. Maknanya tuan-tuan semua, sebab tu contohnya arak lah. Dalam hadis Nabi kata innallaha harramal khamr. Allah Taala haram arak. Tak usah duk mikir duk kondok-kondok aku manalah. Kan pasti makna perniagaan kita tu perniagaan barang molek lah. Barang yang diharuskan oleh syarak. Itu syarat yang pertama yang kita kena jaga. Kan? Pastikan apa dia ni barang yang kita nego tu barang yang dihalal oleh syarak. Tapi jangan dihalal oleh nafsu kita. Dia beza tu. Kalau kita bicara bab halal ni dihalal oleh syarak, bukan dihalal oleh nafsu kita. Halal nafsu kita banyak ada kalau dengan mana kan. Dadah pun nafsu kita halal dan sebagainya. Tapi syarat maknanya perkara yang dihalal oleh syarak. Itu syarat yang pertama. Yang kedua pula tuan-tuan semua, jangan alla yarusha wala yakhun, jangan nipu, jangan khianat. Biasanya orang-orang nego ni terdedah barang-barang gini kadang-kadang. Sebab tu Nabi pesan sangat pada orang nego ni. Sebab nego ni nampak depan keuntungan, nampak direct depan kan, nampak kalau kadang-kadang comel dah hati nampak cuba nak kena ke mana sebagainya.
Sebab tu perniagaan yang nak dapat apa yang keredaan Allah Ta'ala ni, jangan ada unsur penipuan, jangan ada pengkhianatan. Banyaklah orang nipu lah ni kadang-kadang. Tak, macam saya sebut semua lah, kadang-kadang jual baik kecil ya, tak depan ada bagi besar, tak depan bagi kecil dia buku siap dah. Kita pakai spek ni kau besar nampak ada dah. Klik rumah tengok-tengok Allah kecilnya kadang-kadang kan. Dia tak hak depan tu, dia bagi hak buku dah tak. Dah macam minta maaf saya sebut kadang-kadang sengaja jual tok kadang-kadang kan. Tapi hak molek tu belana kadang-kadang dah. Dia tak tak saya ni kata nah depan tak kadang-kadang kan. Kita dak tertarik hadapan tu besar, segar apa semua kan. Klik-klik rumah satu kerja duk ngepek dia pula. Satu hijau pula kita duk ngupak duk marah dia pula. Itulah tu semua jangan ada unsur. Sebab tu Nabi kata man ghasyana, Islam ni ajar man ghasyana falaysa minna. Orang nipu Nabi kata bukan daripada perjalanan hidup kami. Islam tak ajar bagi-bagi gitu. Penipuan ni Nabi kata bukan daripada perjalanan kami. Nabi kata man ghasyana falaysa minna. Orang nipu ni Nabi kata bukan daripada perjalanan kami. Nabi tak ngakulah ni orang-orang dia bukan macam itulah, bukan orang kita ni yang nipu. Sebab itulah tu semua hadis-hadis gini kadang-kadang banyak ni kena kepada orang kita ni. Sebab tu orang Islam tak ada barang-barang gini ni kan. Kalau benar-benar dia mendukung perjuangan Nabi, dia tak ada barang-barang gini. Penipuan lah ni dia banyak berlaku. Kita baca sekarang penipuan dalam bentuk perniagaan. Kadang-kadang penipuan dalam berbagai-bagai bentuk berlaku sekarang ni. Kadang-kadang orang kerja dia pergi pukul 8 dia buat 7.30 kalau ke mana. Tak, kadang-kadang pasca tu dia pesan sign dia duduk rumah lagi, tolong dia bagi nombor gitu. Nipu dia kata. Nipu tak kedok gitu. Manalah benda-benda bentuk nipu ni. Kena pakat jaga molek tu lepas dah nak lagu mana dah. Kita bertaubat yalah. Hak kedatang ni kita pakat jaga. Sebab nipu ni bukan pesifan orang kita lah. Bukan pesifan orang Islam. Yang ketiga pula antara syarat perniagaan yang akan dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala ni ialah dia jangan simpan barang perlu. Simpan lama kemudian masa tak ada dia baru waktu ubik, jual mahal. Dia panggil kau? Gitulah. Orang Arab dia panggil ihtikar. Banyak berlaku kadang-kadang kan. Dia tahu dah makna boleh depan barang tak ada orang. Keperluan barang katakanlah berah atau minyak dia simpan. Tak tamu di kedai dia apa dia kan. Lepas tu masa tak ada dia waktu ubik. Waktu ubik kat barang naiklah itu apa dia ni harga dia nya. Islam tak boleh kita kan. Walaupun hak kita sekali pun tak boleh. Sebab apabila kita berhidup bermasyarakat ni tuan-tuan semua, kita kena raih barang-barang kita. Keperluan masyarakat. Walaupun kita dibenar untuk berniaga, tapi dalam masalah tolong-menolong tu antara benda yang kita kena ambil kira juga. Ni banyak berlaku tuan-tuan semua ni. Kan banyak sangatlah. Tak ada tiba-tiba baru tubik barang. Tubik tu naik dah. Tikah dah 5 riyal dah kata baru macam tu. Islam tak boleh, dia panggil ihtikar. Sebab tu dalam hadis Nabi kata la yahtakiru illa khati'un. Orang yang simpan barang gini memang orang yang salah, orang berdosa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tiga tuan-tuan semua yang dalam sebut dalam hadis. Yang keempat pula tuan-tuan semua antara syarat-syarat lah kalau boleh kita nak macam ni perniagaan kita. Ataupun kalau benda tak molek jangan ada. Yang keempat ni katanya ulama ialah alla yahlif kaziban. Jangan dia sumpah bohong. Orang Arab biasa wallahi barang ni barang asli ni katanya. Ataupun Melayu tak sumpah dah tersengoti ni dia kata. Dia ulang 10 kali sengoti ni. Barang daripada Cina, daripada London ya, tak gitu biasa itu tak. Okay. Biasanya manusia ni tuan-tuan semua dia guna nama Tuhan untuk nak pancing orang. Banyak bukan sekadar dalam bab sumpah lah. Dalam bab cakap kita juga. Kita nak Islam tapi padak pun kadang-kadang berlaku macam tu. Okay. Dia ada guna nama-nama Tuhan untuk nak pancing orang. Orang nego macam itu juga. Kalau tuan-tuan duduk tanah Arab memang nampak sangat. Wallahi kata dia. Biasalah benda-benda gitu memang benda-benda sumpah di mulut ni memang jadi amalan dia orang. Jangan. Ada ke pak kita ada tak? Ada juga cuma bukan sumpah tapi kecek tu macam gitulah. Tapi makna ni guna nama Tuhan lah. Biasalah orang kalau bunyi Tuhan, bunyi Islam, orang pakat nak belaka. Padahal kadang-kadang dia mau tipu pun nak ambil perhatian dan sebagainya. Sebab tu dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam antara 3 golongan yang akan dilaknat Allah Taala tak tengok pada hari kiamat tuan-tuan semua, antaranya adalah al-munfiq sil'atahu bil halafil kazib atau bil yamin al-kazib.
Antara 3 golongan manusia yang Allah Ta'ala tak tengok pada hari akhirat ataupun Tuhan tak bagi rahmat, ialah orang yang jual dengan dia bersumpah bohong. Dan untuk laku bagi dia sumpah dengan guna nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk pancing orang macam saya sebut tadilah. Cuba mengelak bagi tu terus banyak sangat orang nego dan jenis-jenis gitu. Ini antara benda yang Nabi minta sangat supaya perhatian lebih. Nego tak salah, nego rezeki banyak, cuma kita nak ikut peraturan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang berikut pula ialah tuan-tuan semua jangan tinggi sangat harga. Bagi 2 riyal jual bagi 2,000 bagi kira ada setengah-setengah kan. Sebab ni menyanyikan orang. Walaupun hak kita tuan-tuan semua kan. Tapi Islam fikir bab lain pula, bab jangan nyanyikan orang, jangan menyusahkan orang sebagainya. Tak beli RM1 ya, tapi dia tak RM30 jual ke dia kan. Kawan ni tak ada barang, paksa kena beli. Beli pun dalam keadaan kadang-kadang gitu ya, dalam keadaan tak puas hati mana gitu. Mungkin paksa kena beli sebagainya. Ini pun ada dalam masyarakat itu. So, apa yang saya sebut ni adalah benda realiti yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Kan? Sebab itulah kita apabila sebut Islam ni, Islam dia ada konsep dia panggil tolong-menolong tu. Tak apalah boleh hutang tak apa, tapi jangan sampai perikat apa dia ni membebankan orang lain. Ataupun gini, kerajaan letak harga dia ni harga RM8 kan. Lepas-lepas dia letak RM20 katakanlah. Ini pun masalah lah. Ini antara perniagaan yang bermasalah, yang kemungkinan besar tidak akan dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian antara syarat berikut tuan-tuan semua, nego untuk dapat redha Tuhan ini kena keluar zakat lah. Kan? Duit banyak-banyak boleh tu kena keluar zakat. Kan? Sebab zakat ni dia adalah pembersih kepada perniagaan kita. Pembersih kepada harta kita dan pembersih kepada diri kita. Ini zakat yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kita nampak macam habis. Ya, sebenarnya zakat ni tak banyak sangat, cuma bunyi zakat tu macam banyak kita kena keluar dia. Kalau 1,000 tu berapa sen apa lah kita kiranya. Tapi dia bunyi keluar tu dia bunyi banyak kadang-kadang dah. Oh kena keluar zakat macam seolah-olah besar, padahal tak banyak mana kalau banding kalau tengok dari segi proses ataupun dari segi kita nak bagi zakat taklah banyak sangat kan. 2.5 gitu lebih kurang dah. Maknanya tuan-tuan sebab kita kena ingat apabila kita ada harta lebih ni daripada sepatutnya, di sana hak orang lain daripada kita. Kita kena, walaupun kita cari duit tu, walaupun kita yang menego katakanlah, tapi sebenarnya kita kena ingat sebahagian daripada harta kita ada hak orang lain. Itu hak orang miskin ataupun hak orang terlantar dalam masyarakat. Sebab tu Islam minta supaya keluar zakat lah. Keluar zakat macam saya sebut tadi, kita nampak macam dia tu sebenarnya dia ada keberkatan. Okay. Kita keluar benda yang diarah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada unsur keberkatan. Kadang-kadang Tuhan jaga harta kita, Tuhan jaga diri kita dan sebagainya. Sebab tu cuba tengok dalam sejarah tu semua keluar zakat tak ada apa-apa seorang abuk. Cuba tu kita tengok orang kaya-kaya, kadang-kadang saya tengok orang Arab juta saya keluar zakat kadang-kadang. Ada satu orang di kota tu, dia keluar zakat dia bagi kepala seting, seorang dia sejuta. Bukan juta riyal ada, mungkin juta dolar dan sebagainya. Kan tak miskin mana, tak ada miskin. Kadang-kadang miskin. Macam pak kita, saya tengok ramai duk keluar zakat, tak miskin tak gapo pun. Kan sebab tu orang beriman dia percaya dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Gapo yang Tuhan suruh tu memang dia yakin ada kebaikan, ada hikmah di sebalik itu. Dan kata lain maknanya orang niaga ni dalam sini maknanya dia kena apa? Dia kena keluar zakat lah. Yang akhir sekali yang disebut oleh Dr. Sukurzawi kata dia ialah yang akhir sekali ialah niaga ni jangan melalaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai orang niaga semaya tak ada semaya. Tak, kadang-kadang semaya tak ada telefon 234 dalam poket tak ada kadang-kadang tak. Semaya pun tak pernah khusyuk mana. Lepas assalamualaikum lalu dah orang telefon lalu dah. Dia tak tutup takut bimbang takut pelanggan apa dia, pelanggan tinggal dan sebagainya. Tapi yang penting tu semua sepanjang makna jangan ada apa dia nego kita boleh melalaikan. Boleh melalaikan kita daripada Allah Taala. Ramai tu sudah tengok ada masyarakat kita ni masa miskin, saya dah sebut sebab semua dia boleh mari masjid. Tapi bila ada start perniagaan dia dah jadi, kadang-kadang dah mula dah buana. Masjid pun tak pergi, semaya pun lewat dan sebagainya. Ini satu benda yang tidak boleh dah, tak dibenarkan. Sebab tu dalam Quran Tuhan sebut antara orang mulia ialah apa dia ni, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Yang antara orang baik katanya Allah Subhanahu Wa Taala, orang nego yang tidak lalai daripada ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah makna tu semua kita diajar macam itulah. Nego tak apa, gapo semua tak ada masalah. Cuma kita tak sih takut nego tu apa dia menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tu kita tak sih. Itulah tu semua di antara syarat-syarat
yang disusun ataupun yang disebut oleh Dr. Yusuf Qaradawi, supaya perniagaan kita ni benar-benar akan dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita harap sangatlah peniaga kita ni seperti mana yang saya sebut dalam mukadimah tadilah, kita nak peniaga yang dapat bersama-sama para anbiya alaihi wassalatu wassalam di hari akhirat. Tak apa nego, bukan semaya, nego saja, nego betul dah cukup dah. Semaya tu pun sunai pula. Dah, nego molek tu cukup untuk bawa dia bersama para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Ya kita ada idai dia semua lah. Ya kita ada cita-cita semua, kalau boleh aku nak duduk bersama dengan para anbiya alaihi wassalatu wassalam, maka ini adalah kunci untuk dia bersama para anbiya alaihi wassalatu wassalam, iaitu nego adalah keadaan molek, nego adalah keadaan jujur. Sakatlah untuk semua untuk pagi ini, moga-moga kita dapat manfaat bersama insya-Allah taala. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Alhamdulillahi ala kulli hal. ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا رزقا طيبا مباركا. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا رزقا طيبا مباركا من حيث لا نحتسب. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu